Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar Porzalita Abdullah? Saudara, jangan betulkan TV anda sebab ada gangguan saya nampak. Saudara Margaret, begitu juga Mawar Homestay, saudara Puan Hanizam, saudara Ramzul, terima kasih hadir. Selamat petang bersama dengan saya. Begitu juga Madam K. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca Pulau Pinang panas. Raja Syahrizad, apa khabarku? Moga sihat. Begitu juga saudara Zakaria, Cik Mat. Saudara Baik Tuing, Pak Jebat katanya. Di Pulau Pinang cuaca panas, tapi sekitar rumah saya ini sedang hujan lebat dan guruh sambar menyambar. Kilat sambar menyambar, guruh berdentum-dentam. Kena bagi tahu juga saya. Jadi jangan betulkan TV anda jika ada gangguan. Terus kekal saudara. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak mengapa saudara. Saudara, apa khabar saudara Samsul Anwar dari Puchong. Hujan, hujan sudah turun. Hujan sudah turun. Angkat kain jemuran. Saudara daripada Bukit Jelutong, Pak Jebat. Begitu juga Noridah Nordin. Saudara Fendi. Saudara Lim Bunciang. Apa khabar saudara? Lim, moga sihat. Good afternoon Lim. Begitu juga Puan Rubiah Hussein, Abu Hatim, Saudara Faizal Acoy. Jangan betulkan TV anda bila ada gangguan. Perlu saya beritahu sebab di luar rumah saya sekarang ni guruh berdentum-dentam dan kilat sambar menyambar. Tapi tak tahulah kawasan rumah anda bagaimana. Apa khabar Raja Kamal, Raja Bazian? Apa khabarku? Moga sihat. Saudara Ramzul. Begitu juga Saudara Syahrlin, Ahmada, guruh berdentum. Saudara Cik Bu, Abu Samah Alidin hadir daripada Larut katanya. Cik Bu, tapi nama Abu Samah Alidin hadir dari Larut. Terima kasih Sharlin menghantar saya sekuntum mawar merah mengubat hati. Saudara Ramzul. Saat ini saudara di Saudara Madam K, Sungai Mati Tangkak panas lit-lit. Sini sejuk, main hujan. Saat ini saudara di Dewan di PWTC, seluruh ketua-ketua pimpinan pergerakan wanita UMNO Malaysia, mereka hadir menzahirkan isi hati mereka dan atas solidariti mereka. Saudara STL di Denai Alam katanya hujan, tapi di Dewan Merdeka sekarang ni berdentum. Wanita memperlihatkan taring mereka dalam kepedihan, dalam kesedihan mereka masih lagi garang dan menuturkan ungkapan kesetiaan mereka. Memang saudara wanita ni setia orangnya. Wanita memang sentiasa setia. Yang tak setia ni selalunya lelaki. Sebab itu kita dengar kalau apa yang ini sedikit politik sedikit saudara. Walaupun petang-petang begini. Pada tanggal hari ni hari Khamis saudara 24 Ogos. Walaupun saya tak nak bercakap soal politik, cuma saya nak beritahu tentang kesetiaan. Sama ada kesetiaan pada rumah tangga, kasih sayang pada anak-anak, kesetiaan pada negara, kesetiaan bila mereka berpolitik kepada parti. Wanita tidak boleh digugat kesetiaan mereka. Biarlah apa saja berlaku. Biar berdentum guruh di langit, namun kesetiaanku tetap mantap. Selamat petang Cik Puan Makno, apa khabar? Puan Selamat Yusof dari Kuala Pilah. Paneh berdonting. Paneh macam mana pun di Negeri Sembilan, warga wanita tetap setia. Lelaki ni cepat bosan. Itu memanglah saudara. BK STL. Wanita memang setia, dia tidak meragui. Sebab itu hari ini saya sebablah jugalah bila dengar luahan rasa wanita-wanita yang mereka merasakan tak sepatutnya mengizinkan orang mencaci, mencerca bapa mereka yang diharapkan sebagai Presiden UMNO, saudara. Saudara Lim, saya saudara Maksu, apa khabar? Sebab itu saya kadang-kadang, sebab itu benarlah sebagaimana kata baginda Rasulullah, baginda amat mencintai wanita. Wanita pertama yang paling dihormati, paling dikasihi oleh Rasulullah adalah ibu, Ummi. Ibu itulah adalah segala-galanya bagi baginda Rasulullah. Walaupun baginda tidak berkesempatan menagih kasih dan sayang dari ibunya Siti Aminah, kerana almarhumah ibunya wafat pada usia baginda yang terlalu muda sekali. Dan selepas itu adalah anak wanita, anak perempuan. Jadi anak-anak gadis, anda memang saya terasa saudara, macam saya dengan anak-anak saya, kebanyakan anak-anak saya yang wanita perempuan-perempuan semua kasih dan sayang pada saya. Buat macam mana pun, marah macam mana pun saudara. Bukan tak marah, marah juga kadang saudara. Ya maksud, Abdul Rahman dan Abdullah daripada Johor Bahru.
Petang ni ada 2-3 topik saudara BKSDL. Pertama sekali tentang kesetiaan wanita. Wanita itu bagi saya adalah segala-galanya. Sebab itu baginda Rasulullah, kecintaannya pada ibunya, itu wanita tahap pertama. Yang kedua adalah anak perempuan, anak gadis. Saya memang sayang dengan anak-anak perempuan saya. Semua anak-anak perempuan saya adalah merupakan buah hati penawar jantung saya, saudara. Kadang-kadang bila kesedihan, mereka lah bangsa penghibur pada saya. Apatah lagi apabila mereka menyantuni saya, saudara. Dan yang ketiga, isteri. Yang keempat, para janda. Jadi ertinya wanita mereka adalah setia, saudara. Kesetiaan wanita tidak boleh diganggu gugat. Jangan sesiapa mengatakan wanita tidak setia. Cuma kadang-kadang keadaan, situasi yang mengganggu mereka adalah olahan ataupun sesuatu yang merangsang pemikiran mereka, merosakkan akidah mereka. Lelaki, bukan perempuan, saudara. Jadi, saudara, bagi saya lah, wanita adalah segala-galanya. Dan saya amat menghormati wanita. Saudara Abdullah Majid, Waalaikumsalam. Dari Pekan Pahang, saudara Abdullah Majid. Memang saya terus terang saya katakan. Dan hari ini saya terbukti. Bila saya menghayati ucapan seorang demi seorang berucap di PWTC. Dan mereka tidak ada pun nak menyalahkan orang lain. Mereka menyalahkan diri sendiri. Mereka mengatakan tak sepatutnya berlaku sebarang sifat untuk menentang bapa yang mereka kasihi. Ya, wanita. Ya, saudara BKSDL, tak setia ni sebab ada orang ketiga. Benar sebenar-benarnya. Kalau tak ada orang ketiga, wanita tetap setia, saudara. Saya selalu bagi tahu kawan-kawan, bila kita balik rumah, contoh, saudara. Ini masalah orang lelaki ni. Saya cakap terus terang, malam ni, petang ni. Mungkin agak kasar sikit. Mungkin bagi saya, kalau saya terlanjur, saya minta maaf, saudara. Ya. Laki-laki, dia keluar rumah. Balik rumah pukul 1 pagi, 2 pagi. Saudara, rumah mungkin dikunci. Nak jaga keselamatan keluarga, dia pun ketuk pintu. Yang paling ikhlas, bangun. Walaupun tengah tidur yang sedap, bangun untuk membuka pintu. Kadang-kadang terlewat sikit orang lelaki ni lah. Pasal apa dah lambat masuk ni, nak buka pintu pun lambat. Kena marah, saudara. Tak sedar diri punya suami lah. Betul lah, saudara. Kemudian, dia dah duduk sekejap, dia dah rasa nak kopi. Ni tolong buatkan kopi. Waktu 2 pagi, 2:30 pagi, minta kopi daripada isteri. Dengan penuh kesetiaan, penuh kasih sayang. Si isteri bangun, panaskan air, buat kopi, saudara. Katakanlah, bila tiba-tiba kopi tu terpahit dah sikit, maklum sajalah, baru bangun tidur, kelat biji mata lagi, terkurang gula. Yang si suami ni boleh pula, pahitlah kopi ni. Tanpa merasa bahawa kopi yang dihidangkan oleh isteri itu benar dengan kasih sayang. Komplain, saudara. Tak mengapa juga. Dia pun minum kopi, apa semua. Dia pun masuk, dia pun mandi. Kadang-kadang tak mandi pun, saudara. Dia terus tidur je dengan badan yang hapak, bau di luar tu. Tak peduli pun. Tak ambil kisah perasaan isteri. Bila dah mandi, bersih-bersih, dia pun tidur. Waktu tidur, dia mendapat nikmat daripada seorang isteri. Yang tidak ada nikmat dalam hidup, itulah nikmat seorang lelaki yang disediakan oleh isterinya. Tak berucap terima kasih pun. Tapi kalau silap sikit, mesti marah. Ya, Puan Rusmini dari Pontian, di hari ini saya nak bersongot. Saudara Karakan Kodai, dah nama pun kopi. Kopi mana tak pahit. Itulah saudara. Lelaki ni. Berlagak Abdul Hamid, daripada Abdul Hamid. Saya rasa anda pasti bersetuju. Sebab itu saya selalu berkata pada anak-anak saya, hormati ibu anda. Ibu adalah segala-galanya. Saudara Samsul Anwar, hujan, layan, sukun goreng sekali menescape memang baik. Memang sedap, saudara. Dan yang akan menggoreng sukun itu bukan kita. Yang menggoreng ke sukun itulah isteri. Ya, saudara Raja Sairat, saudara Madam K. Begitu juga. Jadi, rules number 1. Betul, saya setuju dengan Karaken Koko. Dia kata rule number 1, hormati ibu. Saya selalu berpesan pada anak-anak saya. Your mother is always right. Buatlah macam mana pun. Kalau anak-anak saya mengadu, mama begitu, mama begini, saya akan cakap, your mother is always right. Your father might be wrong, might be right. Jadi tak ada masalah. Jadi saudara BKSDL, apa yang patut yang dikenakan pada orang ketiga ni, umpamanya adalah UMNO. Orang ini saudara, jangan kita peduli, jangan dilayan. Singkirkan daripada hati kita, orang ketiga ni. Pesan pada isteri kita, pesan pada keluarga kita, dan pada suami. Ingatlah, kehadiran orang ketiga bukan untuk memperbaiki. Mereka adalah untuk menjahanamkan
Selalunya di ruang ketiga itu semata-mata untuk menjahanamkan sebuah rumah tangga, saudara. Itu keadaannya. Tapi kadang-kadang kita orang lelaki ni tak sedar diri. Kita merasa kita saja yang betul. Saya minta maaf, saudara. Sebab itu, bagi saya ni, macam sekarang lah dalam politik apa semua tu. Orang ketiga yang ada di luar parti UMNO. Tak payah dilayan. Sebab mereka tu memang tak betul. Kalau dia betul, dia setia. Bagaimana wanita. Saya hari ini menghormatilah mereka, saudara. Baik, saudara, itu sekadar mukadimah saya hari ini. Kita bercerita soal kesetiaan. Ya, so Izzuddin, wanita kuat semangatnya dan tabah. Benar, saudara. Saya ambil perumpamaan mudah, saudara. Sebab itu, Allah SWT menjadikan supaya wanita itu mengandung, bukan lelaki. Kalau orang lelaki, saya ingat mau punya berempeh perut tu, dia tepuk 5-6 kali, saudara. Bayangkanlah kalau bayi dalam perut tu menendang. Kalau orang lelaki, benda tu tondang sana, tondang sini. Dia meremput. Tapi wanita tu dia urut, lembut, sabar nak. Itu keadaan. Dan selepas mereka lahir ke dunia, saudara, saya perhatikan. Ini naluri kehidupan yang benar-benar berlaku. Saya tengok, saya lihat. Contohnya lah, katalah waktu tidur waktu malam. Ada nyamuk. Ngongeng nyamuk. Ibu ni lah yang akan bangun segera untuk tengok ada nyamuk tu letak dekat tangan. Dia tak pukul begitu, saudara. Dia akan pelan-pelan letak ibu jari tu. Memanglah dia marah dekat nyamuk kerana menggigit anaknya. Tapi dia letak begitu. Kerana dia tak mahu anaknya tu terjaga, saudara. Gitulah mulianya sifat wanita. Orang lelaki-lelaki, anak menangis minta susu. Awak buatlah. Dia pun tidur balik. Jadi sebab itu kata mereka kasih sayang setia pada sebuah keluarga. Yang selalu tak setia ni orang lelaki. Betul, saudara Nurliza. Perempuan ni banyak sabarnya. Ingat senang ke, saudara? Nak tumbuk sambal, gedebuk, tak perkecik. Puan Rima Azam. Wanita. Sebab itu, bagi saya lah, kalau orang tidak menghormati wanita ataupun ibu, saya benci orang tu. Kenikmatan yang kamu dapat daripada wanita, kamu langsung tidak berterima kasih. Tetapi, bila buat salah sikit saja, mula nak tunjuk banking. Hebat sangat kamu. Itu pada saya lah. Saya minta maaf, saudara. Saudara Muhammad Razali. Sebab itu, saya pesan pada tuan-tuan, sentiasalah menyantuni wanita. Saudara Sati Banes. Jadi, saudara kena lihat. Ini masyarakat kalau tengok dalam filem-filem India. Ataupun filem-filem Hindustan. Mereka meletakkan ibu mereka adalah segala-galanya. Kadang-kadang anak nak kahwin pun dia akan tanya dengan ibunya. Mama Ji, anak saya nak kahwin, boleh tak boleh? Kalau ibu dia kata no, tak ada. Kita tidak, saudara, lagi malam. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya belajarlah dalam kehidupan. Pertama sekali, hormatilah kaum wanita. Kesetiaan mereka jangan dicabar, kesetiaan mereka jangan dikesampingkan. Hormatilah dan berlahirlah kasih sayang mereka. Saudara Adik Tanjung, saudara, saya selalu merasakan itulah segala-galanya. Baik, saudara, itu bukan cerita sebenar hari ini. Saya nak bercakap hari ini tentang kejayaan. Sebab saya mengimbau, ini ruangan memori, saudara. Ruangan kita mengimbau masa silam, yang berlaku masa kini, saudara. Ini tentang apabila semalam diberitakan akhirnya selepas 2-3 kali percubaan, maka kapal angkasa India bernama Chandrayaan-3 telah pun selamat mendarat di kutub selatan di bulan, saudara. Ini berita saya rasa ini suatu diraikan oleh warga di India. Mereka berjaya, kapal angkasa Chandrayaan selamat mendarat di permukaan kutub selatan sekitar jam 8.30 malam semalam, saudara. Jadi, itulah merupakan percubaan kedua mendarat di bulan sekaligus menyaksikan misi terpenting bagi negara itu untuk berjaya walaupun beberapa hari selepas kapal angkasa Rusia yang serupa telah pun terhempas. Jadi, saudara, kita harus melihat keadaan begini. Dan saya bila menatap berita tersebut, mengimbau kenangan saya waktu saya pergi ke Gagarin Center di Rusia, di Moskow lah, saudara. Mereka sebenarnya, para kosmonot ataupun angkasawan, mereka naik ke angkasa lepas, mereka bukan makan angin. Banyak kita silap. Itu lagi sebab itu bila saya lihat, apabila Dr. Muzaffar pergi ke orbit awal, orbit bawah, saya tak sampai lagi ke orbit yang tinggi. Naik ke angkasa lepas, saudara.
Dia cuma bawa roti canai nasi lemak. Itu bezanya dengan para saintis luar negara, saudara. Mereka membuat kajian. Macam orang Rusia tu, saintis Rusia tu, bila mereka naik ke angkasa lepas, di kawasan yang paling jauh sekali, di mana mereka ada Alpha Station, saudara, di situlah mereka membuat kajian. Antara kajian yang dihasilkan oleh para saintis dan kosmonot ataupun angkasawan di Rusia adalah penemuan bahawa karbon, iaitu macam kayu arang, saudara, ataupun bahan bakaran yang akhir jadi karbon tu bawa naik ke angkasa lepas. Barulah mereka menemui bahawa yang sesuai dan tahan panas, tahan sejuk adalah karbon. Dan akhirnya hari ini Rusia mula mencipta hasil daripada penemuan di angkasa lepas, iaitu karbon yang boleh jadikan tulang. Kalaulah kita patah tulang, dulu bila kita patah, kadang-kadang doktor gantikan dengan besi. Besi itu tak sesuai. Sekarang ni sudah ada karbon. Artinya, saudara, jadi angkasawan bukan untuk suka-suka, bukan untuk mendabik dada, tetapi untuk mencari hasil daripada saintifiknya. Kita janganlah sekali lagi akan datang bawa roti canai, bawa goreng pisang. India sekarang ni selalu maju. Mereka sudah pun semakin maju. Dan India selalunya mereka belajar daripada Rusia. Kita dulu pun, kita menghantar angkasawan pertama kita, Dr. Muzaffar dulu, melalui pesawat yang digunakan oleh Rusia untuk berada di angkasa lepas. Jangan lupa, saudara, Gagarin mengelilingi dunia, mengelilingi orbit di angkasa lepas itu. Gagarin pun hilang lepas itu, saudara. Dia menggunakan pesawat walaupun bukan namanya Soyuz, saudara. Selepas itu baru dipanggil Soyuz, kapal angkasa lepas untuk Rusia. Pada awalnya ia menggunakan nama burung sempena, nama burung yang Nabi Muhammad SAW menaiki burah, burung burah. Sebab itu dia punya angkasa lepas itu dipanggil pesawatnya lah pesawat burah, saudara. Burah itu yang kita yakin, kita percaya bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW diangkat terus ke Sidratul Muntaha menemui Allah SWT dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi dari si kajian itulah saintis-saintis Rusia membuat kapal angkasa lepas atas nama Burah. Kalau saudara buka daripada sejarahnya, ya, saudara Farouk Yaakob, saudara Adi Tanjung, kalau saudara buka dia punya sejarah angkasa lepas, penemuan-penemuan angkasa lepas oleh Rusia, mereka menggunakan pesawat atas nama Burah. Saudara. Dan bila sehari ini semalam, angkasawan India sudah pun dapat jejak kaki ke bulan, saya teringatlah zaman kita dulu-dulu apabila Apollo 11 kali percubaan, Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, percubaan Amerika untuk berada di bulan, saudara. Dan akhirnya Apollo 11. Jangan lupa angkasawan bernama Neil Armstrong. Dan Neil Armstrong, siapa lagi nama angkasawan tu? Saya ingat lagi, saudara, waktu tu kita di sekolah. Malahan dia balik daripada angkasa lepas, balik daripada bulan, turun dia bawa batu. Batu tu bawa ke negara kita, dan negara kita lah salah sebuah negara yang mendapat hadiah, tapi tak tahu di mana batu tu sekarang. Hadiah daripada angkasawan Neil Armstrong untuk negara kita melihat itulah keadaan batu bulan, saudara. Tapi kita ni kadang-kadang kita lupa pada sejarah. Itu keadaannya. Saya melihat bahawa kejayaan India menerokai angkasa lepas dan mereka sudah pun berada di bulan. Kita tak sampai lagi ke tahap itu, saudara. Dan saya ingat lagi dulu, saudara, bila Apollo 11 tu di sekolah-sekolah kita ajar comel-comel, Waalaikumsalam, apakah anda lupa bagaimana kita mengibarkan bendera kita yang dikatakan dikibarkan di bulan? Zamari, Waalaikumsalam, Saudara Namrong. Bukan Doyus, Saudara Namrong, Soyuz. Soyuz 1, Soyuz 2, Soyuz 3. Saudara Farouk Yaakob. Bagi saya melihat bahawa bidang angkasa lepas ini terlalu luas. Tapi manusia boleh meneroka angkasa lepas. Yang mereka belum mampu menerokai adalah dalam lautan. Bagaimana air yang begitu nampaknya lembik saja. Air tak ada apa-apa pun. Tetapi kemampuan air boleh mengangkat seberat mana pun objeknya. Contoh, kapal tu beratus tan, beribu tan punya berat boleh diangkat. Kalau datang banjir, saudara, bangunan pun boleh diangkat oleh air itu. Tapi
Kalau dia mengalir, nampak aliran sungai yang lesu. Begitulah ciptaan Allah SWT yang perlu kita pelajari, saudara. Jadi, kejayaan angkasawan daripada India diraihkan oleh Modi, Perdana Menterinya, walaupun ketika itu belum berada di Afrika Selatan. Rasa bangga. Dan kita mengharapkan agar satu ketika nanti kita juga mampu menghantar angkasawan kita menerokai angkasa lepas sampailah ke bulan dan juga ke Marikh. Sebenarnya saudara, untuk penerokaan angkasa lepas ini nak bagi tahu sikit ilmu saudara. Di Rusia mereka sudah menganggap kalau nak pergi mission to the moon ataupun misi ke bulan itu sudah dianggap tak begitu menarik. Kerana mereka sekarang ni sudah berusaha untuk berada mission to Mars ataupun Marikh. Yang penting sekarang bukannya kita menguasai planet-planet sana saudara, adalah macam di Rusia mereka mewujudkan dia punya satelit. Satelitnya itu Alpha Station, saudara. Ini stesen di mana untuk kita kena tahu saudara, dunia kita bulat dan dia pusingan. Pusingan itu satu hari dalam tempoh 24 jam, maka akan terus berlegar. Itulah satelit yang kita gunakan. Saudara berkomunikasi dengan saya, kita menggunakan satelit hasil daripada penemuan para saintis. Mereka mengadakan uji kaji soal enjin, mengadakan uji kaji tentang bahan-bahan yang tahan sejuk, tahan panas. Bukan macam Sami Belu. Saya bila saya melihat pendaratan kapal angkasa lepas India mendarat di bulan, saya teringat kenyataan Sami Belu. Agak lucu juga. Dia memang begitu keadaannya saudara. Dia kata masa zaman hidupnya dia menteri dulu, kita tak perlu hantar orang pergi bulan. Kali ini Malaysia mesti mendahului. Yang Muhammad nak hantar ke mana pula? Kita hantar ke matahari. Jadi para wartawan, saya ingat lagi saudara, para wartawan bertanya, Tok Sri, kan matahari tu panas. Macam mana kita nak pergi ke matahari? Dia kata, don't worry, jangan susah hati. Kita hantar kita punya angkasawan waktu malam. Itu gambarannya saudara. Agak melucukan, tapi memanglah tak logik. Tapi cara dia mengatakan, kerana Amerika sudah merasakan misi ke bulan. Sudah dah tak ada apa-apa lagi. Cuma sekadar kebanggaan. Tapi saya yakin tentulah India juga mempunyai matlamat tertentu hingga mereka menguasai bulan. Tapi Sami Belu juga bila dia kata kita hantar orang pergi matahari tu, macam mana saudara? Malahan di negara China sekarang saudara sedang pun mereka sedang pun mereka sebuah peralatan ataupun yang menyerupai matahari. Tapi akhirnya kalau kita nak mengubah kuasa Allah SWT, maka akhirnya kita mengundang musibah. Sebab itu bila dilancarkan benda tu bulat, nak sebut apa pun saya tak tahu saudara. Tapi menyerupai matahari, kuasa macam matahari, kononnya nak untuk memastikan bumi ini sentiasa siang hari, saudara, tapi tidak mampu mengalah kuasa Allah SWT. Itu yang dilakukan di negara China. Mereka cuba membuat matahari buatan. Yang tepatnya lah matahari buatan. Begitulah orang negara luar berusaha berlumba-lumba untuk menguasai angkasa lepas. Kita di Malaysia berlumba-lumba untuk menguasai politik yang tak menentu. Itulah kadang-kadang saya rasakan bahawa sepatutnya kita berfikirlah secara matang. Jangan kita hanya meletakkan impian untuk jadi pemimpin saja, berfikirlah sesuatu untuk negara. Hari ini India merasai mereka merayakan kebanggaan kerana kapal angkasanya. Percubaan kali kedua sudah pun berjaya mendarat di bulan. Bila lagi kita? Itu keadaan saudara. Dan bila bercakap tentang matahari buatan ini saudara, memang China sudah pun menghantar dia punya angkasawan untuk berada di orbit 1, orbit 2, orbit 3. Dan satu benda bila nak cuba buat mengalahkan buatan Allah SWT, maka ada musibah. Malahan musibah itu melangkaui, sebab semalam juga saya mendapat laporan bahawa bagaimana suasana di kota suci Mekah, persekitaran Masjidil Haram, semalam saya bertukar menjadi panik apabila para jemaah yang mahu mengerjakan ibadat umrah tiba-tiba berhadapan dengan ribut topan yang kencang. Saya nampak gambar-gambar dalam video tu, ada yang jatuh tergolek dok saya. Memanglah sekitar kawasan untuk di sekitar Kaabah itu saja dilicin.
Kalau bila hujan apa semua tu, gamaknya angin laju, tiup, ada yang jatuh tergolek dok. Keadaan ini mengingatkan saya pernah mengalami waktu tahun berapa, 5-6 tahun dulu lah tu, 7 tahun dulu. Saya pernah bertandang ke Kota Suci Mekah, melakukan ibadah umrah, dan tiba-tiba hari hujan. Alhamdulillah, orang lain tak nak pergi, saya turun ke Kaabah, buat tawaf dalam hujan, sambil menangis kita, baru kita rindukan inilah rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini. Hujan yang turun mencurah-curah. Terus saya setawak, lepas tawak saya berdoa. Saat itu saya tiba-tiba saya terfikir, kenapa saya tak ambil air hujan daripada kelambu Kaabah? Baru terfikir, dan saya pun kena cari botol, isi botol, mana boleh saudara. Dan akhirnya saya tengok ada cawan-cawan yang digunakan oleh jemaah untuk minum air zam-zam yang ada peti-petinya di sekitar kawasan Kota Suci Mekah, di kota ini Kaabah tu. Saya pun ambil 2 cawan plastik, tadahlah daripada air yang turun daripada kelambu Kaabah. Saudara, satu benda yang amat menguja saya, saudara. Walaupun ia air hujan, selepas 3-4 tahun disimpan, air itu masih lagi berbau harum sebagaimana harumnya Hajar Aswad. Itu bagi saya tak tahulah macam mana saya nak katakan. Seperti minyak wangi, seperti parfum, saudara. Wanginya air itu yang kita cuma ambil daripada kelambu Kaabah. Itulah kuasa Allah SWT, sucinya air hujan itu. Jadi saudara, dalam keadaan begini, saya mengimbau bagaimana suasana kita menerima berita berjayanya Apollo 11 sampai ke bulan. Saudara, apakah saudara ingat? Kan sekarang bulan dah menang 3 negeri. Saudara Brahman, itu bulan apa saudara? Itu bulan putih hijau. Saudara Kashim, di Malaysia roket tidak boleh mendarat di bulan. Bukan tak boleh. Di pasaran kita tanam bunga matahari untuk proses jadi minyak. Yalah, tak apalah begitu. Tapi bagi saya, itulah penemuan-penemuan sains yang perlu saya rasalah kita tauladani, kita contohi mereka. Dan itu menjadi kebanggaan. Memanglah nak buat roket secara bukan kos yang murah. Untuk menghantar angkasawan pun mahal harganya, nilainya saudara. Tapi kadang-kadang kita harus juga bukan berlumba. India mereka dalam perlumbaan untuk menawan angkasa lepas. Kita paling tidak pun biarlah kita termasuk dalam antara negara yang menyertai misi angkasa lepas, saudara. Memanglah sesuatu yang membanggakan apabila satu misi itu berjaya. Dan janganlah pula kita cuba untuk mengalih perbuatan daripada Allah SWT. Jadi saudara, apakah anda masih ingat Apollo pergi boleh, balik tak boleh? Saudara Kumat Kamit, dia ada balik. Neil Armstrong, siapa lagi kalau anda ingat? Saya ingat Neil Armstrong saja. Dia Cik Nurliadin. Dan bagaimana bila dia berada di angkasa lepas, bila nak sampai ke bulan, dia nampak. Cik Bu, 4 lah. Bila dia 4 tu mana 4 negeri lah, bulan. Saya Cik Bu, betul tu. Dan bila dia berada situ, tulisannya dia dapat melihat bagaimana kesan-kesan apabila bulan terbelah. Jangan lupa saudara, dalam peristiwa apabila para kafirin mencabar baginda Rasulullah SAW, dia kata kalau kamu betul-betul ada mukjizat, kalau kamu betul-betul kekasih Allah, turunkan bulan. Jadi baginda Rasulullah dia angkat tangan saja, bulan itu belah 2 termasuk dalam tangannya. Lepas itu naik balik. Tapi itu pun dianggap saudara Is, dia kata bulan telah mengharamkan roket mendarat. Saudara Rabudin Pasarat, betul persoalannya apa yang kita dapat apabila selesai kita menghantar menggunakan wang 40 juta menghantar Dr. Muzaffar sebagai angkasawan. Memanglah bila dia balik tu hari dia ada mengadakan ceramah-ceramah di sekolah. Tapi apa yang kita dapat? Itu bezanya saudara. Saudara Faizal Khaizir, saudara Rabudin, saya merasakan sepatutnya kita turut mencari uji kaji, bukan nak mengkaji ketahanan selamat Darul Ticanai. Malaysia ada terbangkan roket hebat, tapi bila hari raya sajalah. Itu keadaannya kita. Negara kita ni kadang-kadang saya melihatlah saudara, sepatutnya Datuk Anwar, saya melihat dalam suasana kehidupan kita, kadang-kadang kita ni banyak ikut-ikutan saja. Saudara Namrong, Neil Armstrong, ya saudara,
Siapa dia lagi? Saudara, oh, saya tak tahu nama tu. Namrong. Ejaan tak tahulah. Gagarin dia daripada Rusia, orang pertama yang mengelilingi. Jadi saya bercakap petang ini, memang tak seronoklah subjek ini. Tetapi saya harus mengimbau kenangan. Waktu zaman kecil-kecil dulu di sekolah, saya ingat lagi, saya ingat tak silap, saya darjah 6 ke tingkatan 1 rasanya. Terima kasih saudara Mak Izzuan hadir beri support. Jadi waktu itu kita warga dunia meraihkan kejayaan Amerika. Tapi kemudian beberapa puluh tahun lepas itu barulah kita menghantar misi angkasawan kita. Tapi apakah setakat itu saja? Sebab itu pembelajaran, pendidikan sains itu perlu, saudara. Sebab dunia semakin berubah, dunia semakin laju ke hadapan. Jadi sewajarnya sekarang ni kita mendidik anak-anak kita untuk mempelajari sains dan sebagainya. Saudara Faizal, bagi saya lah, cerita pendaratan angkasawan ke bulan ni satu benda yang memang kadang-kadang orang kata mitos, tapi bukan. Bulan itu memang ada di situ dan boleh, tapi letak jauh sangat, saudara. Jauh sangat-sangatnya. Saudara Rabuddin Pasarat dah belanja jutaan ringgit, kita tiada R&D dan outputnya. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Rabuddin Pasarat. Sewajarnya pusat sains kita yang ada di Kuala Lumpur ni, saudara, kena buat kajian lah dapatannya. Saudara Zainal Abidin Dahlan, terima kasih hadir. Saudara Arbi Rashdi, terima kasih sekuntum mahu merah untuk saya. Saya merasakan bahawa sudah sampai masanya warga kita memikirkan bagaimanakah kita harus berusaha untuk boleh satu ketika nanti menghantar angkasawan kita. Jangan sampai selalu dalam sajak-sajak saya menulis saat bulan disapu awan, rinduku mengambang. Jangan kita jadi bagai pungguk rindukan bulan. Ini kadang-kadang kita ni bercakap, kita berbuat bidalan. Kalau cintanya dia pada seorang gadis itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Kita tak mahu lagi pungguk merindukan bulan. Sebab bulan itu sudah boleh digapai, saudara. Dan kalaulah bulan itu boleh digapai, apa salahnya kita menerokainya. Begitulah keadaannya, saudara. Saudara Al-Bidim, terima kasih. Zaihan Muhayyad, Waalaikumsalam, selamat petang, saudara. Kita berbicara tentang Puan Syarifah Hafifah. Kita berbicara soal angkasawan. Dunia yang sekarang ini semakin jauh ke hadapan. Jangan kita ketinggalan di belakang. Saudara Muhammad Razali, tak sempat nak selidik, asyik nak tukar saja. Itu satu hal lagi pula tu. Cuma tadi, cuma sekali lagi saya mengingatkan bagaimana saya mendengar bicara ketua-ketua wanita. Saudara jangan marah, ini bukan politik, tapi mereka wanita UMNO. Saudara, saya bangga kerana mereka menzahirkan kesetiaan. Isu sekarang ni, saudara, kita akan menyambut bulan kemerdekaan, saudara. Hari ini hari 24 Ogos, tinggal seminggu lagi, saudara. InsyaAllah negara akan menyambut kemerdekaan kita, ulang tahun kemerdekaan. Tapi sudah jadi permasalahan. Kita adalah warga merdeka, saudara. Kita adalah pewaris kepada sebuah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh datuk nenek kita yang sanggup menggadaikan air mata, darah, malah nyawa untuk memerdekakan negara kita ini. Tapi kadang-kadang apakah kita mengenang mereka? Apakah kita ada kesempatan kita mengenang jasa-jasa mereka? Malahan kadang-kadang bila sampai mereka, saya baca juga tatapan, ada juga warga tentera yang mereka berjuang menggadaikan nyawa mereka, ramai yang terkorban menentang anasir-anasir gorila komunis. Sepajarnya warga mereka dihargai pengorbanan mereka. Sepatutnya lah dalam keadaan begini kita mesti setia. Bagaimana seorang wanita kalau dia setia pada rumah tangganya, dia setia pada suaminya, dia mengorbankan tenaganya untuk memasak. Wanita mengorbankan tenaganya untuk membasuh pakaian. Wanita mengorbankan tenaganya untuk mengemaskan rumah tangga. Jadi kenapakah kita, warga cinta damai, warga yang akan menyambut kemerdekaan, boleh bersikap sebagai seorang lelaki yang angkuh, lelaki-lelaki yang ego. Segala-galanya diserahkan pada suri rumah. Bagi saya tak betul. Salam dari Melaka, Saudara Haider. Sedangkan kalau mendengar apa yang dicatatkan ataupun dituturkan oleh ibunda kita, Siti Aisyah, baginda mengatakan saat
berada di rumahnya, itu baginda Nabi Muhammad SAW sama-sama memasak, sama-sama mengemas rumah, sama-sama membasuh kain. Itu adalah sifat yang sepatutnya dia telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita hayati. Tapi orang lelaki ni begitulah keadaan saudara. Egonya terlalu tinggi. Selalu saya katakan, ego orang lelaki ni saudara, saat petang saudara Norali, ego orang lelaki ni saudara, dia tak tinggi mana. Dia lebih 1 inci daripada ketinggiannya. Kalau dia tinggi dia 5 kaki 6 inci, mana egonya 5 kaki 7 inci. 1 inci lebih tinggi daripada ketinggiannya. Memang tinggi ego lelaki ni saudara. Berbeza dengan wanita. Wanita sentiasa merendah diri. Cuma wanita ni becok. Itu sajalah kadang-kadang membingitkan. Bila popet, itu tak ada orang lain. Ibulah. Popet, isteri lah saudara. Orang lelaki ni tak ada. Tapi dia ego. Kadang-kadang biarlah orang bercakap popet daripada tak bercakap langsung. Itu pandangan saya saudara. Mungkin saya betul, mungkin saya silap. Kalau saya silap, saya mohon kemaafan saudara. Tapi jangan marah. Saya tetap memuja dan memuji tentang kesetiaan wanita. Sebab itu hari ini bila saya dengar seorang-seorang berucap, saya nampak bahawa kesetiaan mereka tidak berbelah bagi. Saudara Encik MJ Muda, saya rumah tangga perlu dikekalkan kepada suri rumah tangga. Ya, itu dulu ada, sekarang saya tak tahu. Zaman kita dulu-dulu, waktu saya di sekolah menengah dulu saudara, kita ada waktunya itu IA, Industrial Art, ataupun ini seni pertukangan. Itu untuk lelaki. Dan wanita akan berada dia punya itu sains rumah tangga. Ingat lagi saya kat sekolah dulu, kadang-kadang mereka masak kuih-kuih. Lepas tu kita lelaki ni dapat peluang pula menjamah kuih-kuih mereka. Terima kasih Saudara Mak Razali, Cik MJ Muda. Saudara Anwar Bidin dia kata nasib baik saya kurang inci. Itu orang lelaki ni tinggi sikit aja egonya. Jadi dulu-dulu sains rumah tangga ni saudara, mungkin anda yang seusia dengan saya ataupun selepas bawah sikit-sikit itu masih ada lagi pada ID. Dulu ada sains rumah tangga, tapi sekarang ada ke tak ada saya tak tahu. Dulu rasanya tak silap saya untuk hari Selasa. Setiap hari Selasa adalah IA. Orang lelaki tu dia buatlah macam-macam, belajar kimpalan, baik motor, saudara. Dan anak gadis yang pelajar-pelajar perempuan, mereka belajar jahit menjahit, sulam menyulam dan juga masak memasak. Saya sekarang ni saya tak tahulah apakah masih ada lagi pengetahuan itu diterapkan. Kadang-kadang saudara Rahim Razali ego, tunjuk emas, duit banyak. Kalau banyak duit lagi kuat ego. Lelaki ni katanya kalau banyak duit lebih kuat egonya. Semuanya ego. Memang begitulah keadaan orang lelaki ni. Nama saja lelaki. Lelaki itu berbeza dengan perempuan. Telah kusiapkan satu daerah paling sunyi untukmu. Itu lagu perempuan. Telah kusiapkan satu daerah paling sunyi untukmu seorang wanita. Tapi kadang-kadang kita dah sunyi-sunyi pun kadang-kadang tunjuk banking juga. Saudara dapur ibu dia kata saya rumah tangga memasak dan menjahit. Saya ingat semua tu betul saudara. Sewajarnya benda itu diwujudkan balik. Saya haraplah agar Dr. Mazlina dapat memikirkan untuk mewujudkan kembali. Saudara Is Kopratasa. Sempoi Abdul Rahman, memang sempoi. Saya adalah antara pemuja wanita. Dan kita minum petang ni pun disediakan oleh isteri kita. Kuih muihnya. Anda makan kuih apa petang ni, saudara? Saya kadang-kadang teman-teman bagi komen begini menghiburkan saya. Dia petang-petang begini. Dan malam ini nanti saya rasanya panas malam ni. Malam ini saya bersiaran, bercakap soal politik bersama dengan Saudara Datuk Abdullah Sani. Memang garang dia. InsyaAllah jam 9 malam nanti saya akan bertandang ke studio Sembang Hangit, saudara. Saudara Minang Nawi, dia minta saya bersama dengan, saya minta maaf, saya tak reti macam mana saya nak masuk pun tak reti, apatah lagi mengundang anda. Saya tak reti, saudara Minang Nawi. Saudara Rusdi, hebat wanita. Betul. Wanita bagi saya terlalu hebat. Mereka memiliki segala-galanya. Walaupun banyak orang mengatakan wanita itu selalunya penuh dengan kekurangan. Tapi perasaan wanita itu, saudara, dalam. Dan juga kadang-kadang, saudara, saya nak pesan juga pada kawan lelaki. Jangan cuba-cuba melakukan sesuatu di belakang wanita. Sebab telepatinya
tinggi, saudara. Mereka dapat membaca pergerakan kita. Akhirnya kadang-kadang kantoi. Orang lelaki jangan cuba-cuba. Bukan curang, saudara. Jangan cuba sayang ibu. Ya, saudara Rusdi. Kita sayang. Saya memang. Bagi saya, orang yang paling saya kasihi dan saya sayang, paling saya cintai, segala-galanya adalah ibu saya. Sebab itu kalau saya mendengar live saya selalu saya memuja. Tapi apakan daya, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Ibu saya kembali ke rahmatullah, meninggalkan saya untuk berkelana, untuk berada di dunia yang fana ini sendirian. Nasib baiklah ditemani oleh kasih sayang isteri yang merupakan ibu pada anak-anak saya. Sebab itu saya selalu pesan pada teman-teman, kalau yang punya isteri, ya, kawan-kawan lelaki, ya, saya tak payah marah lah. Kalau kadang-kadang kita tersinggung dengan tindakan mereka, selalu saya bagi imbalan mudah saja. Kita kasih dan sayang pada ibu kita. Kita tidak akan membenarkan sesiapa pun untuk mengalirkan air mata ibu kita. Saudara? Jadi, jangan benarkan air mata ibu pada anak-anak kita. Mengalirkan air mata oleh perbuatan kita. Saudara, Encik MJ muda, wanita muda sekarang, dia kata takut pegang tepung. Nak buat cekodok. Inilah ego lelaki ni, Encik muda. Pujuklah. Jadi bila dia masak, tak sedap macam mana pun kata sedap lah. Dia katanya, Encik muda, dia kata rela keluarkan wang. Katanya dekat pejabat sibuk. Ini masa 6 rom, perkahwinan tanpa cinta, isteri lagi tempat menjadi sandaran. Itu keadaannya, bukan mereka pemalas, tidak. Kadang-kadang kita tak membeli rangsangan. Cuba bila mereka masak sesuatu, puji, sedap. Sukanya anak-anak kita makan dia. Jadi seronoklah. Wanita itu adalah diibaratkan sekuntum bunga, saudara. Ia memerlukan air. Air memerlukan embun. Jadi kita airkan pohon-pohon bunga itu dengan kesejukan. Maka mekarlah bunga itu, saudara. Tapi kalau kita keringkan, amarah ni, saudara, macam panas. Marah aja, dia pun bosan, saudara. Saudara Syah berkasih biarlah satu. Satu di sini, satu di sana. Saudara Syah, anda berani? Jangan cuba-cuba. Saudara, jadi petang-petang begini, nikmatilah masakan atau juadah yang disediakan oleh para isteri anda. Yang saya yakin bila mereka menyiapkan makanan untuk anda, menyiapkan juadah untuk anda, penuh dengan kasih dan sayang. Tentulah sedap rasanya, saudara, sebagaimana masakan ibu kita. Enjoy your life. Kita jumpa lagi malam nanti, jam 9 malam, kita berbicara soal politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.